Kenapa? Teruskan. Individual assignment juga. Jadi kalau udah dibuat, 25 markah hilang. Jadi apa yang kamu perlu buat pada bab 2 nih, dia punya tugasan adalah critical path method. Oke, kamu tengok di slide nya. Oke, dapat cikgu si Simbas lalu ya. Critical path method ini dia adalah berkaitan dengan pengurusan project, di mana setiap manager have been planning, scheduling, monitoring, and controlling large-scale project for 100 years, but it has only been in last 50 years that management science technique have been applied to major project. Maksud dia, baru-baru saja nih, dalam baru-baru 50 tahun kebelakangan ini, barulah ada kesadaran untuk belajar pengurusan project. Kalau tidak dulu orang buat project sembarangan ya, tidak pun langsung asas menggunakan basic critical path method. Jadi apa tuh critical path method? Dia ada dua sini ya, CPM dengan project evaluation and review technique. Tapi kita fokus kepada CPM saja. Oke, apa tuh CPM? CPM ini adalah sequence of activity between project start and finish that takes the longest time to complete. Maksud dia aturan kerja di antara permulaan project sehingga project selesai yang mengambil masa lebih panjang untuk siap. Kan? Jadi critical path ini digunakan secara matematik, pengiraan matematik dan digunakan untuk penjadwalan activity. Nanti kamu nampak kenapa pentingnya nih. Dia dibuat pada tahun 1950 oleh Kelly and Walker to assist building and maintenance of chemical plant. The initial critical path method used for managing plant maintenance project. Kalau kamu tahu CPM nih, senang kamu buat project kan? Contohnya mau buat bangunan, buat apa, senang kamu buat. Oke. Okay, critical path ini macam tadi, dia adalah sequence ataupun pengaturan daripada bermula hingga selesai. Namun begitu, hanya ada satu critical path. Some project may have more than one critical path depending on the flow logic used in the project. Maksudnya kadang-kadang benda tuh banyak kritikalnya, tapi kita kena pilih satu. Okay. A list of all activity required to complete the project. The time duration that each activity will take to completion, the dependency of the activity. Ini dapat nanti kamu nampak tuh. Oke. Kalau kamu dapat anak panah nih, dia masuk activity ya. Dan dalam activity ini telah berlaku event. Event ini perkara lah, sesuatu perkara. Oke. Boleh nampak anak panah nih? Ada boleh respon? Nampak anak panah nih? Oke, tengok. Situasi dalam anak panah ya. Kalau nampak anak panah begini, A must finish before either B or C can start. Maksud dia, selagi A ini tidak selesai, B sama C ini tidak boleh jalan. Contoh lah, buat project apa? Project PTA kamu. Kita ambil project anu lah. Contoh itu 3 orang. Si Fakhrul A memotong, B si Sapi menebuk, si Sazril welding. Selagi si Fakhrul belum selesai, 2 orang ini tidak akan boleh jalan. Boleh paham? Oke. Situasi kedua, both A and B must finish before C can start. It's called merge event. Ini pula terbalik. Si C ni, si Fakhrul tidak boleh jalan selagi A sama B ni tidak selesai. Contohlah, plate sama pipe mau disambung. A ni si Sazril masih lagi gagas, B ni masih memotong. Si Sapi kah, si Reza kah. C ni tidak boleh jalan selagi 2 ni belum selesai. Boleh ya? Oke. Ini pula A dan B ini dia contoh yang tidak ngam lah. Dia hanya ikut A saja.
E dan C. Si C ini hanya ikut E. B ini tidak fungsi. B ini datang selesai. Tergantung di sini. Jadi ini contoh yang kurang bagus lah, kurang baik. Oke. Dan yang ini yang terakhir, A must finish before B can start. Both A and C must finish before D can start. Oke, ini kamu tengok. A, lagi ada siap, B tidak boleh buat. A siap baru B siap. Lepas A siap, dia turun pergi C. Nah, C pun mesti siap. Sudah C siap, baru D boleh siap. Kalau A sama C boleh siap. Ini asas dalam pemahaman anak panah nih. Oke, boleh? Oke, start deh. Boleh? Oke. Kita pergi yang dia punya dia punya poin. Mana itu? Ini contoh soalan kamu punya tugas nanti ya. Kamu betul lah. Ada 7 activity A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 activity. Immediate predecessor maksudnya activity sebelum. Completion time week nih maksudnya masa yang diambil untuk activity tersebut. Untuk activity A 2 minggu. Activity B 3 minggu. C 3 minggu. D 4 minggu. E 8 minggu. F 6 minggu. G 2 minggu. Jadi E ini sebelumnya adalah kosong. Maksud dia adalah permulaan. B sebelumnya adalah E. C sebelumnya ada E. D sebelumnya C. E sebelumnya D. F sebelumnya B sama E. Apa maksudnya B sama E ini? Apa maksudnya? Ada boleh terangkan? Ada boleh mencela? Testing. Ada boleh nah, F nih kan? Apa maksud B sama E nih? Maksudnya apa? Maksudnya? Betul lah. Kamu tengok ini. Mana dia? Nih, B sama E. B sama E udah siap, tidak boleh jadi F. Ya. Nampak mouse nih sekarang? Mas Cego nih. Boleh kan? Boleh. Oke. Oke. Ini belum penting. Jadi lepas daripada jadwal nih, kamu akan buat ini. Ini. Jadi inilah dia punya perjalanan. Daripada 1, 2, E, B, C, D, E, F. Ini adalah perjalanannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daripada sini, dia adalah berdasarkan daripada sini. Mungkin kamu tidak paham. Nanti lepas nih, slide ini Cikgu bagi. Kamu tengok betul gambar aja nih. Nanti Cikgu akan bagi note slide, soalan. Persis sama soalan nih, kamu buat balik. Tengok. 1, ini E2 nih. 2 ini adalah dia punya minggu. Minggu tuh. Minggu. 2. Oke. B, kurungan 3 nih adalah 3 minggu. C, kurungan 3, 3 minggu. Contoh G, paling last 2 minggu. Oke. Boleh? Ada yang muskil sini? Ada masalah? Boleh? Oke, ini. Jadi abaikan di bawah nih. Sebenarnya sama sebenarnya nih. Oke, dia bukan dia perjalanan daripada 1, daripada start bermula. Oke, untuk di 2 nih, dia mengambil masa 2 minggu untuk siap sampai sini. Kalau di sini, dia mengambil masa 5 minggu untuk sampai sini. Kan? 3 minggu campur 2 minggu. 5 minggu. Boleh? Boleh Pak Karol?
Oke, ada kan? Oke, tapi di sini kamu kurang nampak kan? Di sini ya. F di B sama I nih ya, kamu tengok. Dia ada dua kan? Ada dua kan? Dia ada dua sini. Dua berjumpa, F-nya, B sama I. Dia adalah di sini. Nih, B sama I. Dia berjumpa di sini. Oke, dia berjumpa di sini. B sama I. Anak panah nih. Nampak kan? Nih, anak panah. Nampak kan? Tapi di sini, kenapa dia ambil 17? 17. 17 ini udah maksud 17 minggu sampai sini. Oke, tengok. 2 minggu. 2 minggu. 5 minggu. 9 minggu. 17 minggu. Oke, 17 minggu kan? Kenapa dia Anda ambil daripada B nih? Kalau B nih 2 minggu, 3 minggu, 5 minggu. Ikut sini 5 minggu. Ikut sini 17 minggu. Inilah sebab namanya critical path method. Kita ambil yang paling lama, bukan ambil paling cepat. Walaupun orang berjumpa di sini, kita ambil yang laluan susah nih. Nih E, C, D, I sampai sini. Itulah dia 17. Bukan 5. Ada boleh nampak, ada boleh paham atau saya ulang balik? Paham kan? Oke, saya ulang balik ya. Di sini, oke, tengok sudah sebelumnya. Kamu nampak kan? Di F nanti, di activity F, dia akan berjumpa activity B sama I. Dia akan berjumpa. Ya, B, dia dengar? Oke, B sama I dia akan berjumpa. Inilah B sama I dia berjumpa di sini. Oke. Tapi di sini ada berlaku dua kemungkinan. Satu, adakah laluannya sini? Sini E, B, ataupun laluannya E, C, D, E. Kalau E, C, D, E, dia ambil masa 17 minggu. Tapi kalau ambil E, B, dia 5 minggu. Jadi kita akan ambil 17. Oke. Lepas itu, biasalah 6, 7. Ini dia bingung nih, 23, 17. Ini adalah minggu yang daripada awal. Berapa minggu yang dia perlu sampai sini? Dan paling last 25. Selesai buat ini. Kamu akan buat ini penting sedikit, buat jadwal. Buat begini. Oke. Jadwal ini macam mana dapat? Oke, tengok E-nya. E 2. 2 minggu. Yearly start. Sebelumnya berapa minggu sebelumnya? Sila kosong. Kan? Sebelumnya adalah kosong sebelumnya. Kan? Itu okay. Yearly finish. Okay? Dia punya tambah. Masa sebelum sama sekarang. 2 tambah 0, 2. Oke. Latest start. Sama juga latest start adalah kosong. Dan latest finish. Dia punya selesai 2. Jadi LS tolak IS, LS tolak IS, 0 tolak 0, 0. Bila 0, dia critical path-nya yes. Lebih dari 0, dia no. Maksud no ini adalah kita akan buang dia. Inilah laluan yang sebenar. Critical path method. B ini tidak guna. E, C, D, E, F, G. Oke, boleh nampak setakat nih. Oke, ya. Lepas itu, oke, baru kamu tambah. Oke. E, C, D, E, F, G. Baru tambah dia. 2, 3, tambah 4, tambah 8, tambah 6, tambah 2. Jadilah dia 25. Siaplah. Itulah apa? Itulah CPM. Oke, tengok kelebihan dia. Useful at many stages of project management. Oke. Sangat berguna untuk pengurusan project. Matematik ini simple lah. Siapa-siapa boleh buat. Tidak perlu ada
pengamiran, nggak perlu ada pembezaan lah, nggak payah bagi-bagi. Dia main tambah tolak sih. Okay? Give critical path and float time. Provide project documentation. Useful in monitoring cost. Visual representation. Oke, ini kamu penting kalau membuat proyek besar. Oke, adalah memotong berapa minggu. Nah, untuk PTA kamu boleh buatnya, kamu boleh guna sebenarnya untuk PTA. Siapa yang mau guna, boleh guna nih. Oke. Tapi dia ada kekurangannya, limitasinya adalah specify presidency relationship ataupun hubungannya kadang-kadang kurang berkait. Dan juga dia adalah susah kalau terlampau banyak stage sampai 20-30. Macam mana? Tengok ini baru 1 2 3 4 5 6 7 8 7 lah 7. Sudah begini. Bayangkan kalau 70 macam mana? Sendiri kamu bingung kan? Kalau 78 bingung sendiri. Jadi kalau disarankan jangan lebih 20 kalau bawah 20 oke. Lebih 20 ini kurang sesuai sudah. The time need for task is not clear as with Gantt chart. Gantt chart lagi sebenarnya bagus lah. Kalau banding dengan ini, kalau yang banyak. Okay. Kalau untuk PC kamu kalau sedikit, oke lah. Kalau banyak, pakai Gantt chart. Selesai. Ada mau ulang balik kah? Atau paham sudah nih? Ini sih yang kita punya kelas hari ini. Saya mau terangkan pasal tugasan. Ya. Ya, sapi tadi, sapi. Siapa tadi panggil si gua? Siapa tadi panggil? Oke ya. Oke, jadi cikgu nampak tugasan mana tadi? Jap. Mana ini? Jap ah. Boleh nampak kan nih? Di depan kamu nih. Boleh nampak ah? Oke. Inilah web tugasan. Nanti cikgu akan bagi kamu dalam grup Oke. Benda yang sama. Oke. Data dalam jadwal di bawah merupakan maklumat pembinaan bagi proyek pembinaan sebuah bangunan pejabat komersial di Ampang Selangor. Aktivitinya A, B, C, D, E, F. Minggunya 7, 8, 3, 9, 3, 5. Kamu buat macam tadi. Tapi kali ini dia tiada apa? Dia tidak macam yang tidak bertemu. Kamu tengok, ada bertemu di sini. Nampak nih? 24. Nah, kamu tengok ini. Event number nih ya. 1, 2. 2, 4, 3, 4. Maksudnya di 2 sama 3 nih ada 2 nih. Kamu jumpa. Daripada sini, buat garisan. Lakarkan raja rangkaian. Oke. Lepas tu, buat jadwal. Jadwal macam tadi. Lepas tu, determine critical path activity-nya. Kamu kamu tentukan dia punya critical macam mana, berapa critical-nya. Itu sahaja. Boleh? Oke, jadi ini tugasan individu, sekali tugasan bentangan. Jadi minggu depan tinggal kamu present ya. Oke, jadi kita minggu depan kita masing-masing present lah individu. Oke, Fakrul, Azril, Syafi, Alvin, semua Hafiz. Ya, boleh ya? Oke. Kalau tidak apa-apa. Kehadiran minggu ini kita ambil yang 5 orang nih ya. Oke, jadi kita jumpa minggu depan. Boleh ya? Oke. Terima kasih. Nanti juga post di Google Classroom soalan kamu. Oke. Terima kasih semua. Ya.
Demo ya betul ya. Lah.